Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Islam bersama Ustazah Siti Zawiyah binti Mak Nur. Pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk di bawah bidang fiqh, mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5. Baiklah, tajuk kita pada kali ini ialah jenayah dalam Islam. Pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks di muka surat 153 hingga 158, dan kali ini kita akan membahagikan tajuk jenayah dalam Islam kepada 2 unit. Maka pada kali ini Ustazah akan membincangkan unit 1 berkaitan dengan jenayah dalam Islam. Baiklah, jenayah bermaksud kesalahan-kesalahan yang dinyatakan hukumannya di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan sebagainya daripada mahkamah, dan hukum melaksanakan hukuman kepada penjenayah di dalam Islam adalah wajib. Kita berpandukan kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 178. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha ila akhiril ayah. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, iaitu balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh. Yakni apabila berlaku jenayah yang menyebabkan kematian, maka Allah perintahkan untuk dilaksanakan hukuman qisas. Balasan yang seimbang iaitu orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Kalau yang membunuh itu ialah orang yang merdeka, maka dibalaslah kepada orang yang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Kita balaslah setimpal dengan orang yang melakukan. Kita tak boleh buat macam contoh orang lelaki yang membunuh tapi dibalas kepada orang perempuan, maka dia tidak seimbang. Okey, seterusnya dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Yang bermaksud, tidak halal darah iaitu nyawa, tidak boleh ditumpahkan nyawa seseorang Muslim yang mengucapkan bahawa tiada Tuhan selain Allah SWT dan bahawa aku ini adalah Rasulullah. Jadi ini adalah hadis Rasulullah lah, hadis Nabi. Melainkan satu dari 3 perkara. Rasulullah kata, kalaulah orang tersebut mengaku bahawa dia ialah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya. Melainkan 3 perkara ni, iaitu orang yang sudah berkahwin tetapi melakukan zina, maka bolehlah ditumpahkan darah ataupun nyawa lah, maksudnya dibunuh. Dan juga orang yang membunuh nyawa dan orang yang meninggalkan agama ataupun keluar daripada jemaah Islam ataupun dipanggil sebagai murtad. Jadi Rasulullah menerangkan bahawa apabila seseorang itu melakukan 3 perkara ni, maka halallah ditumpahkan darahnya. Baiklah, kita lihat hukuman kesalahan jenayah di dalam Islam dibahagikan kepada 3 perkara. Yang pertama ialah hukuman hudud, yang kedua hukuman qisas, dan yang ketiga ialah hukuman ta'zir. Pada unit pertama ini kita akan membincangkan hukuman hudud. Baiklah, hukuman hudud ialah kesiksaan yang ditetapkan jenis dan bentuknya di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dalam Al-Quran disebut secara muktamad kesalahan sebegini, maka hukumannya adalah yang ini, maka hukum melaksanakannya adalah wajib.
Baik, kita lihat sekarang ni jenis-jenis kesalahan jenayah di bawah hudud. Yang pertama ialah minum arak, yang kedua mencuri, seterusnya qazaf, zina dan merompak. Baiklah, kita akan melihat satu persatu perbincangan di sebalik kesalahan di bawah hukuman hudud ini. Yang pertama, minum arak, iaitu meminum sebarang bahan yang memabukkan, sama ada dinamakan arak ataupun tidak, banyak ataupun sedikit. Sebab sekarang ni, zaman sekarang, arak ini diberi nama yang pelbagai nama lah. Okay? Maka semuanya yang memabukkan adalah arak. Hukuman kepada peminum arak ialah 40 kali sebatan. Okey, mari kita lihat hadis Nabi berkaitan dengan 10 golongan yang dilaknat kerana arak, iaitu orang yang memerah, yang minta diperah, yang meminum, yang memberi minum, dan seterusnya, yang menghantar, yang membekal, yang menjual, yang membeli, yang menyimpan dan yang membawa arak. Semua mereka yang ada kerjasama dengan arak, maka mereka ini ialah golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kesalahan minum arak ni akan menyebabkan si peminum tadi mabuk dan akan menjadi punca kepada jenayah-jenayah yang lain seperti kemalangan jalan raya, boleh membunuh jiwa orang lain di jalan raya, ataupun membunuh, merompak dan lain-lain lah, dalam keadaan dia mabuk dan tidak sedar. Okey, mari kita lihat. Ini ialah gambar yang Ustazah ambil di internet, cara sebatan yang dilakukan kepada pesalah hudud lah. Jadi dalam surat khabar, sebat di khalayak ramai adalah satu kaedah untuk mendidik, bukannya menghukum semata-mata. Mendidik orang yang tidak melakukan kesalahan supaya menjauhi jenis-jenis kesalahan ini dan memberi hukuman kepada orang yang melakukan jenayah tersebut. Baik, kita lihat pula jenis kesalahan yang kedua di bawah jenayah hudud, iaitu mencuri. Mencuri ialah mengambil harta orang lain secara tersembunyi tanpa kerelaannya dengan tujuan memilikinya. Sekarang ni, tuan harta tersebut tidak rela hartanya diambil, maka dia simpan. Maka ada orang lain ambil sembunyi-sembunyi, kan, bukan secara terang-terangan. Kalau benda tersebut tak disimpan, dia dedahkan harta dia. Contohnya, dia ada motosikal, dia letaklah kunci di motosikal dia dan dia parking di luar rumah dia. Jadi seolah-olah dia rela lah, kalau orang ambil pun ambil lah, kan, aku dah letak dah kunci kat situ. Kalau kita tak rela ni, kita simpan harta kita. Jadi kalau orang ambil, maksudnya kita anggap dia sebagai mengambil tanpa kerelaan. Baik, hukuman kepada kesalahan mencuri ialah dipotong tangan orang yang mengambil tu dan memulangkan barang yang dicuri. Okey, seterusnya kesalahan qazaf, iaitu menuduh zina atau menafikan nasab terhadap orang yang baik akhlaknya. Jadi tak ada pun tak ada saksi, tapi ada tuduhan kepada orang yang baik akhlaknya tapi dituduh melakukan zina. Maka hukuman kepada kesalahan ini, kesalahan qazaf ini, ialah sebat sebanyak 80 kali. Dan orang yang menuduh ini tidak diterima sebagai saksi dalam mana-mana perbincangan sekiranya berlaku pertikaian yang memerlukan kesaksian lah. Okey. Baiklah, kita teruskan. Lafaz qazaf ada lafaz yang jelas dan ada lafaz kinayah. Okey, lafaz jelas dan terang, ulama sepakat mengatakan mestilah dikenakan 4 orang saksi lelaki yang adil dan cukup syaratnya untuk menuduh seseorang. Untuk menuduh seseorang dalam kes zina ini, maka dia memerlukan 4 orang saksi.
Lafaz sindiran ataupun kinayah mengikut pendapat Imam Abu Hanifah, apa sahaja jenis tuduhan secara sindiran hanya dikenakan takzir. Dan Imam Syafi'i dan Imam Malik pula jika berniat dan terbukti mestilah dikenakan had qazaf. Okey, sekarang ni perbincangan dia macam ni. Sekiranya dia menuduh dengan jelas, maka mestilah ada 4 orang saksi. Kalau tak ada saksi, maka orang yang menuduh ini akan dikenakan hukuman qazaf. Baik, sekarang kita tengok pula tuduhan sekiranya dia secara sindiran. Dia tak sebutlah dengan direct perkataan zina sekian-sekian tu, dia hanya perli-perli dengan perkataan yang lain, maka orang ini akan dikenakan hukuman takzir, denda, compound apalah. Sebab apa? Sebab dia menjatuhkan maruah orang lain, orang yang dituduh. Dan mengikut Imam Syafi'i, sekiranya dia berniat dan terbukti niat dia ni, maka orang ni hendaklah dilaksanakan hukuman qazaf walaupun dia sekadar menyindir. Bahayanya qazaf ini. Baik, seterusnya kesalahan di bawah hukuman hudud ialah zina, melakukan zina. Apakah zina ni? Melakukan persetubuhan haram tanpa pernikahan yang sah antara lelaki dan perempuan. Jadi kalau tanpa pernikahan yang sah berlaku persetubuhan, maka dinamakan sebagai persetubuhan haram ataupun zina. Baik, zina terbahagi kepada 2 jenis, iaitu kepada golongan yang belum berkahwin, kita panggil ghairu muhsan, dan golongan yang telah berkahwin, iaitu muhsan. Muhsan ialah telah berkahwin. Baiklah, hukuman kepada orang yang telah berkahwin ataupun muhsan hendaklah direjam dengan batu sampai mati. Direjam dengan batu sampai mati. Manakala yang belum berkahwin, mereka akan disebat sebanyak 100 kali dan dibuang daerah selama setahun. Okey, beratnya jenayah ini. Kerana apa? Hukuman dia teruk sangat ni kerana kemungkinan dia akan melahirkan anak luar nikah dan menjatuhkan maruah, kan, merosakkan umat manusia ni. Lahir daripada hubungan yang tidak halal ni, maka Islam menetapkan kalau dah berkahwin maka dia layak dibunuh lah, direjam dengan anak batu sampai mati. Okey, seterusnya ialah kesalahan merompak. Merompak ialah melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan. Melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan untuk merampas harta, nak ambil harta orang lain, ataupun membunuh atau menakutkan orang awam secara terbuka. Jadi contoh kartun yang Ustazah letak di sini, dia ada senjata. Okey, kartun ni dia ada senjata dan dia ambil barang ni lah, kan. Okey, jadi melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan. Contoh, dia pergi ke rumah orang, buat pecah rumah ke apa, dia meletakkan senjata ataupun dia bakar tuan rumah ke apa, ataupun sehingga membunuh lah, kan, secara senyap, ataupun menakutkan orang awam secara terbuka juga diistilahkan sebagai merompak. Okay, kita lihat hukuman kepada perompak mengikut kategori, sebab merompak ni ada banyak jenis. Okay, berlaku rampasan harta dan berlaku pembunuhan. Sekarang ni, sekiranya berlaku rampasan harta dan berlaku pembunuhan, maka orang ni akan dibunuh kemudian dipalang. Sebab apa? Sebab berlaku pembunuhan. Dia bunuh orang, maka balasan dia ialah dibunuh, dan berlaku rampasan harta sehingga menyebabkan kematian, dan orang ni dipalang, maksudnya dipamerkan di khalayak ramai. Berat tak berat ni, inilah hukuman kepada orang yang merompak. Baik, yang kedua, tidak berlaku rampasan harta tetapi berlaku pembunuhan.
berlaku pecah rumah, kan? Lepas tu berlaku pembunuhan. Dia tak ambil harta pun, memang ternyata tujuan dia ialah untuk membunuh. Maka balasan kepada orang yang melakukan kesalahan ini ialah dibunuh. Dibunuh balas kepada dia. Okey, jenis yang ketiga berlaku rampasan harta tetapi tidak berlaku pembunuhan. Dia rampas harta, dia buat dia ikat tuan rumah ke apalah, kan, ataupun dia mengacukan senjata, tapi tak berlaku pembunuhan. Rompakan ini hukumannya ialah dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Sebab apa ni? Bukan dia curi senyap-senyap ni, sebab dia menyebabkan ketakutan, kecederaan, trauma kepada orang yang dirompak, maka hukuman dia lebih beratlah, dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Baik, sekarang ni tidak berlaku rampasan harta dan tidak berlaku pembunuhan. Tujuan dia pecah rumah untuk menakut-nakutkan orang. Dia tak ambil pun harta dan tak berlaku pembunuhan, kan? Mungkin lawan-lawan lepas tu tak jadi nak ambil ke apa, maka orang ni dibuang daerah. Okey, baiklah. Sekian dulu untuk kali ini unit 1. Mudah-mudahan penerangan ringkas daripada Ustazah dapat memberi bantuan dan fahamlah, pelajar-pelajar boleh faham. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di unit seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.